Selepas lebih 15 tahun bersama dan hampir 10 tahun berkahwin, istri saya tiba-tiba pergi semasa melawat ibu bapanya dan saya kemudian mendapati dia telah curang, berbohong tentang dadah, dan memberi saya gaslighting. Dihoskan oleh U_Head. Saya bersama istri saya selama separuh hidup saya, hampir 40 tahun. Saya tidak pernah terfikir dia akan pergi atau curang. Saya benar-benar mencintainya. Tetapi ia tidak sempurna. Kami mempunyai rakan-rakan yang curang, dan dia selalu mengatakan dia tidak dapat membayangkan bersama sesiapapun kecuali saya. Seminggu selepas ulang tahun kami yang hampir 10 tahun, dia pergi melawat ibu bapanya. Tanda-tanda amaran ada di mana-mana. Tetapi saya mempercayai cintanya kepada saya. Dia mempunyai tanda-tanda penagih dadah. Tidak pernah bekerja selama bertahun-tahun. Gangguan personaliti sentiasa betul. Akan ada lelaki dan pasangan yang menghantar mesej kepadanya tentang seks dan hubungan. Dia akan mengatakan mereka mengganggunya dan hanya bersikap ramah. Akan mengabaikan perbualan seks. Saya sepatutnya tahu yang lebih baik. Tetapi Anda benar-benar fikir Anda mengenali seseorang selepas 15 tahun lebih. Dia menghubungi saya setiap hari. Tetapi sehari sebelum dia menghubungi untuk berpisah, dia tidak menghubungi saya selama berhari-hari. Saya tahu ada sesuatu yang tidak kena. Dan apabila dia menelepon, ia seperti gaslighting. Dia meminta saya keluar dari rumah pada hari itu. Berbohong tentang mahukan anak selama hampir 10 tahun. Ugutan itu asyik datang. Selepas beberapa hari dan panggilan polis, dia akhirnya muncul untuk bercakap. Ia memerlukan sedikit keyakinan, tetapi saya mendapati dia bermain-main. Dia berbohong tentang dadah, tetapi saya menjumpainya di dalam bagnya. Dia juga berada dalam kumpulan sembang tempat saya menyimpan video dan teks. Ia membuatkan saya jijik. Ia adalah tingkah laku paling pelik yang pernah saya saksikan. Saya berjaya berpisah dalam masa 24 jam. Terima kasih kepada pekerjaan dan rakan-rakan keluarga saya. Pergaduhan selepas itu amat mengganggu saya. Apa yang dia lakukan dengan orang lain, mengarahkan saya seperti hamba untuk melakukan perkara-perkara tertentu, cuba merendahkan saya. Saya pernah mengalami masalah kesihatan, yang dia cuba katakan adalah akibat pengambilan dadah. Sebenarnya tidak. Ia berkaitan dengan tekanan dan trauma. Dia terpaksa pulang ke rumah yang terletak lebih 5 jam perjalanan. Tetapi ia menyebabkan saya kehilangan tempat tinggal saya. Haiwan peliharaan saya, yang saya sayangi lebih daripada diri saya sendiri, dan saya kembali bersama ibu bapa saya selama beberapa bulan, jadi saya tidak keseorangan. Saya mempunyai pekerjaan yang hebat dan rakan-rakan yang menyokong. Semua orang memberitahu saya bahawa saya kelihatan jauh lebih baik sejak saya meninggalkannya. Tetapi rasanya seperti orang ramai bersikap baik sahaja. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Dia tidak pernah menangis pun. Pada satu ketika, saya fikir saya berjaya menyelesaikannya dan kami boleh menyelesaikannya. Tetapi dia pergi memandu kereta dan apabila dia kembali bersikap dingin. Saya juga mendapati dia mahu saya keluar dari rumah supaya dia boleh meminta orang-orang menjijikan yang dicuranginya tinggal bersama saya. Saya tidak berpacaran. Rasa terlalu awal dan seperti saya curang. Tetapi saya cuba memulakan hidup baharu. Sertai game. Saya keluar setiap hari sama ada memandu kereta atau berjalan kaki. Kawan-kawan saya sentiasa menyokong. Saya menyekatnya dalam semua perkara kerana tekanan darah saya akan meningkat hanya dengan melihat namanya. Tetapi saya berharap saya dapat mengatasi kemarahan itu. Aku tak boleh sebab dia tak minta maaf pun. Sejujurnya, aku cuma perlu meluahkan perasaan. Satu-satunya orang yang aku sangka akan ada di sisi selamanya, melayan aku dengan lebih teruk daripada sesiapapun sepanjang hidupku. Dia terus cuba berlagak normal dan berkawan, tapi tidak selepas apa yang dia lakukan. Aku harap aku boleh hantar email dekat dia untuk memberitahunya semua yang aku rasa, tapi ia tak diindahkan. Aku akan buang cincin kahwin aku hari ini. Berpegang padanya bermakna memegang sesuatu yang aku tahu takkan pernah berlaku. Hubungan aku hanyalah satu dusta. Aku harap aku boleh mengatasi kemarahan ini,
Tapi aku tak boleh. Macam mana kau boleh berhenti mempedulikan seseorang yang kau kenali separuh hidup kau? Komen teratas garis miring Reledan. Pengulas. Ambil tindakan untuk membebaskan dirimu. Teruskan hidup setiap hari. Orang yang kau sangka kau kenali dan sayangi sudah tiada. Jika dia pernah wujud sejak awal, aku khawatir kau sedang melihat dirinya yang sebenar sekarang. Percayalah padanya sedangkan dia telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jangan hantar email untuk memberitahunya apa-apa tentang perasaan, kesakitan, dan apa yang dia lakukan. Ia akan memberinya semangat. Dia kedengaran narsisistik. Anda mahu mengambil kembali nyawa Anda daripadanya. Kajilah seorang narsisistik terselindung dan lihat sejauh mana keserasian dia sekarang. Jika Anda tidak mempunyai anak bersama, jangan hubungi dia. Jangan balas sebarang komunikasi. Diamkan diri melainkan ia berkaitan dengan perpisahan atau perceraian. Walaupun begitu, berikan hanya jawapan yang paling asas, tidak lebih daripada itu. Saya pernah berkahwin dengan wanita seperti itu. Pelarian Anda tidak akan mudah. Jangan cakap apa-apa kepada wanita sesat Anda. Bercakap dengan beberapa peguam. Carilah orang yang paling agresif yang Anda boleh. Butakan dia dengan perceraian. Suruh dia berkhidmat di tempat kerja dan dedahkan hubungan sulitnya kepada keluarga dan rakan-rakannya. Pergi ke game jika Anda belum melakukannya. Mula berlari, berbasikal, tinju, DSB. Cari saluran untuk meluahkan kemarahan Anda. Berusaha keras dan agresif untuk menyelesaikan perceraian secepat mungkin. Gunakan kemarahan Anda sebagai bahan api. Respons Ops. Narsisistik terselindung begitu degil. Ia menakutkan. Beberapa tahun yang lalu, dia bercuti dari tempat kerja, melakukan terapi berkumpulan. Dia akan menyebut banyak peristiwa traumatik yang tidak pernah disebutnya sebelum ini, tetapi akan sentiasa mengingatkan semua orang tentangnya. Nama dan perkataan tertentu tidak dibenarkan disebut, atau dia akan terangsang. Tiada satu pun daripadanya yang masuk akal. Dia tidak pernah bertindak seolah-olah semua ini pernah mempengaruhinya. Mungkin ia benar, tetapi dia kelihatan lebih bimbang tentang tidak bekerja daripada trauma masa lalunya. Menaip ayat terakhir itu membuka mata. Ahli terapi memberitahunya bahawa mereka memerlukan rehat terapeutik beberapa bulan yang lalu, dan dia panik tentang kembali bekerja. Saya rasa ia menjadi mudah untuk melakukan ini kepada saya. Jadi dia mempunyai sebab baharu untuk tinggal di rumah. Mengambil dadah dan membuat semua orang berasa kasihan padanya. Dia mahukan perhatian daripada terapi, membuat tatu yang mengarut mengenainya, dan membuat catatan Facebook setiap hari. Saya tahu ia adalah tingkah laku mencari perhatian, tetapi saya tidak menyedari betapa manipulatifnya semua itu. Perpisahan itu selesai. Saya mempunyai rutin game dan jurulatih pribadi untuk menendang saya jika saya tersalah langkah. Anda betul sekali. Saya perlu mengubah perasaan itu menjadi sesuatu yang produktif. Walaupun sukar, ada peluang untuk mengubah hidup saya menjadi lebih baik, dan saya tidak sepatutnya mensia-siakannya. Pilih pengulas lain. Terima kasih. Saya rasa sukar untuk percaya dia mungkin orang itu selama ini. Tetapi saya terfikir bagaimana dia melayan orang lain, termasuk keluarga saya sendiri, dan ia kelihatan lebih jelas. Saya ada pasang surutnya. Saya rasa saya perlu mencari lebih banyak perkara untuk dilakukan supaya saya tidak mempunyai terlalu banyak masa lapang untuk kembali berasa sedih. Dia sudah tiada. Saya berjanji kepada semua orang yang mengambil berat tentang saya bahawa saya tidak akan pernah kembali. Saya mempunyai beberapa masalah kesihatan. Yang saya dapati adalah akibat daripada tingkah lakunya yang mengawal. Jadi saya tidak dapat bayangkan untuk kembali ke kehidupan itu. Pengulas kedua akan meminta lelaki dan pasangan menghantar mesej kepadanya tentang seks dan hubungan sulit. Dia akan mengatakan mereka mengganggunya dan hanya bersikap mesra. Akan mengabaikan perbualan seks. Bagaimana Anda boleh mengabaikan perkara-perkara seperti ini? Jawapan Ops. Anda betul. Saya tidak sepatutnya. Kawan baik saya juga menunjukkannya jauh sebelum perkara ini berlaku. Dia sudah bertahun-tahun tidak bekerja.
Dia tidak pernah meninggalkan rumah atau katil. Jadi saya rasa saya tidak perlu risau. Dia selalu meyakinkan saya bahwa dia mencintai saya, dan orang-orang ini adalah rakan sekerja lama yang akan menghantar mesej kepadanya terlebih dahulu. Kebanyakan masa ia bercakap tentang kerja dan sebagainya. Dia akan menunjukkan mesej-mesej itu kepada saya, tetapi semakin saya memikirkannya, dia hanya menunjukkan apa yang dia mahu saya lihat. Saya akan bekerja sepanjang hari, dan dia akan pulang ke rumah beberapa kali setahun. Saya rasa seperti orang bodoh kerana tidak melihatnya seadanya. Saya mempunyai banyak kepercayaan dan keyakinan terhadap bekas istri saya. Malangnya, itu membutakan saya. Kemas kini seminggu kemas kini, 1 minggu kemudian, saya telah menjadi lebih baik. Berat badan bertambah di gimnasium 3 hari seminggu. Berjaya mencari wang. Cuba bertemu orang baharu, tetapi ia sukar pada usia saya, hampir 40 tahun. Tetapi bekas istri saya bertekad untuk mendapatkan kata putus. Saya menerima surat daripada seorang peguam. Surat berhenti dan berhenti. Ia tidak pernah perlu ditandatangani, tiada tarikh untuk dibalas, dan pada dasarnya tentang egonya, dan untuk saya berhenti memberitahu orang apa yang dia lakukan. Kebanyakannya adalah pembohongan. Bahagian yang terbaik ialah bilangan kesalahan tata bahasa dan salah type. Peguam itu memang sebenar, tetapi dari apa yang saya dapat lihat, dia jarang mendapat pekerjaan dan hanya menghantar ini untuk mendapatkan beberapa ratus dolar. Saya tidak bersusah payah membalas. Dia mahukan reaksi, dan saya tidak memberinya reaksi. Beberapa hari kemudian, dia mula mengganggu rakan saya yang saya berikan haiwan peliharaan kami. Dia tidak mengenalinya, tetapi menjelaskan bahwa dia bimbang tentang kesejahteraan haiwan itu. Dia tidak pernah peduli tentang haiwan itu, mahu menyingkirkannya pada hari dia memberitahu saya bahwa semuanya sudah berakhir. Ia terasa seperti langkah kecil untuk cuba membuktikan dia boleh terlepas apa yang dia mahukan atau berpura-pura dia benar-benar peduli. Nasib baik, rakan-rakan saya tidak akan pernah bercakap dengannya. Saya berharap ini akan berakhir dengan cepat. Saya agak yakin dia mempunyai gangguan personaliti sempadan. Dia banyak mengambil ubat, minum, menghisap banyak ganja, dan berjaga sepanjang malam bercakap dengan orang pelik yang tidak mempunyai pekerjaan. Saya mahu teruskan hidup, tetapi dia hanya pentingkan imej dirinya sendiri sehingga dia sanggup berbelanja beratus-ratus untuk peguam yang terohanya, untuk menghalang saya daripada melakukan apa-apa tentang dia bercakap dengan rakan-rakan saya. Saya tahu dia tidak sihat. Saya harap dia mendapat kehidupan yang baik atau kebangkitan yang tidak disengajakan. Sebarang nasihat atau kata-kata semangat dihargai. Komen teratas _Reledan. Pengulas, kami gembira Anda sihat. Saya harap masa depan yang terbaik untuk Anda. Dan untuk kesnya, failkan perintah sekatan dan beritahu rakan-rakan Anda juga untuk melakukan perkara yang sama. Jawapan Ops. Terima kasih. Saya memang ada saat lemah dan hampir melakukan sesuatu yang bodoh, tetapi keadaan menjadi lebih baik. Saya mempunyai pandangan hidup yang lebih baik. Dan ya, perintah sekatan nampaknya pendekatan terbaik jika dia tidak berhenti. Melihat namanya atau mendengar tentangnya menimbulkan kebimbangan saya. Kehilangannya sepenuhnya adalah impian saya. Pengulas juga. Mengapa saya mempunyai perasaan bahwa pada satu ketika dia akan kembali dan berkata, "Maafkan saya, LOL." Apa-apa pun, ya, dia kelihatan seperti orang yang tidak sepatutnya mengambil dadah. Respons Ops. Dia tidak sepatutnya. Mereka mengubahnya. Semua orang melihatnya. Dan jika dia melakukannya, saya akan menyiarkan kemas kini. Saya rasa saya akan memintanya memandu lebih 5 jam untuk berjumpa saya. Dan saya akan menghantuinya, tetapi saya rasa dia tidak akan melakukannya dalam masa terdekat. Penagih dadah dan rakan-rakannya yang menganggur adalah kumpulan sokongannya, dan dia mungkin akan meninggal dunia dalam beberapa tahun lagi. Antara lain, dia mempunyai pelbagai masalah kesihatan, yang saya cuba bantu, tetapi tanpa saya, dia tidak akan mempunyai sesiapa untuk mendorongnya untuk mendapatkan bantuan. Pengulas ketiga,
Adakah Anda tahu apa yang menyebabkan masalah ini sebaik sahaja dia pergi ke kampung halamannya? Dan Anda menyebut tanda-tanda bahaya dalam siaran sebelum ini. Apakah tanda-tanda bahaya itu? Respons Ops. Dia telah menjalani kecacatan jangka panjang selama bertahun-tahun, berjumpa dengan kumpulan, ahli terapi, dan mengambil ubat. Dia benar-benar terbiasa menghisap ganja sepanjang hari sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi baru-baru ini dia akan berjaga sepanjang malam sehingga jam 7 pagi dalam sembang ganja. Ada beberapa insiden pada masa lalu di mana dia mengadu seorang lelaki di tempat kerja tidak berhenti berbual dengannya, membuat komen seksual tentang hubungan sebagai pasangan. Saya tidak bersetuju dengannya. Dan tanggapan saya ialah dia juga tidak. Tetapi mereka terus bercakap dan dia akan bercakap dengan sesiapa sahaja yang mendengarnya mengadu tentang penyakit mentalnya. Sebelum dia kembali, dia mula bercakap dengan pasangan yang pernah berkawan dengannya, tetapi jarang berbual atau berjumpa secara langsung. Dia selalu bercakap dengan saya setiap malam, tetapi dia senyap radio selama berhari-hari. Apabila dia akhirnya menelepon, kami bergaduh mengenainya dan tidak pernah bercakap sehingga keesokan paginya apabila dia berkata dia akan pulang untuk berpisah. Pasangan itu bersamanya sepanjang masa dia di rumah melakukan ganja dan seperti yang saya ketahui kemudian, memujuknya untuk meninggalkan saya supaya dia boleh tidur di rumah. Mereka melakukannya dan juga cuba menghalau saya keluar untuk melakukannya di rumah saya sendiri. Saya terpaksa menghubungi polis kerana mereka akan mengepung saya melalui telefon. Kedua-duanya tidak berjaya. Babi gemuk yang menjijikan yang kelihatan seperti penagih dadah. Sebelum semua ini, dia lebih suka melemparkan dirinya ke hadapan lalu lintas daripada berputus asa. Apabila dia kembali, kami berbual dan saya dapat tahu dia sedang berkonflik, tetapi meminta untuk memandu sendirian. Dia kembali dan ia seperti kami tidak pernah berbual, meminta saya keluar dan bercakap besar tentang bermain-main. Dia tidak pernah menangis, hanya tersengih. Ia tidak masuk akal. Saya syak dia bercakap dengan pasangan itu kerana mereka juga datang ke bandar. Kawan-kawan lamanya meluat dengannya. Saya biasa membaca langganan ini sambil berfikir, wah, saya cukup mengenali istri saya sehingga ini tidak akan berlaku. Sekarang saya tertanya-tanya bagaimana ini boleh berlaku kepada saya. Pengulas ketiga. Wah, golongan hippie ini akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Saya benar-benar minta maaf. Adakah Anda sudah bercakap dengan ibu bapanya? Jawapan Ops. Mereka membenarkan kelakuannya selama ini. Ibunya memanjakannya dan sangat kesat lisan terhadap bapanya. Dia menghabiskan simpanan persaraan mereka, berpura-pura lebih kaya daripada yang sebenarnya. Mereka percaya bahawa mereka adalah dinasti kampung halaman mereka, tetapi sebaliknya. Daripada apa yang saya dengar, dia banyak bertengkar dengan mereka. Dia berpindah balik bersama mereka. Saya rasa mereka tidak sedar apa yang mereka hadapi, tetapi tidak syak lagi ibunya memainkan peranan dalam hal itu. Bapanya seorang yang suci. Saya bersimpati dengan lelaki malang itu. Kemas kini kedua 3 hari, kemas kini kedua 2 hari kemudian. Omilan yang tidak bermakna. Saya rasa, jika difikirkan kembali, saya tidak percaya dengan beberapa omong kosong yang mereka minta apabila semuanya berakhir. Tidak kurang daripada 1 atau 2 hari selepas hari H, apabila dia menyedari wang tidak tumbuh di atas pokok, dia bertanya sama ada dia masih boleh meminjam kereta setiap hujung minggu untuk membeli barangan runcit dan menjalankan tugas. Ini berlaku selepas cuba menghalau saya keluar dari rumah saya sendiri, menyebabkan saya kehilangan haiwan peliharaan saya, yang saya sayangi seperti seorang kanak-kanak, bercakap besar tentang bermain-main dengan orang lain, dan meminta rakan-rakannya mengugut saya. Dia juga akan meminta saya mengangkat kotak atau pinggan mangkuk, dan meletakkannya di tempat tertentu sebagai cara kawalan. Tidak meminta dengan baik, menunjuk dan menuntut saya melakukannya entah dari mana. Meminta untuk meminjam peralatan dan alatan. DSB. Tidak pasti sama ada sesiapa mengalami sesuatu yang serupa, tetapi ia adalah sesuatu yang perlu dikenang kembali dan ditertawakan sekarang. Menyedarkan saya bagaimana mereka sebenarnya apabila Anda bukan sesuatu yang mereka mahukan. Kemas kini ketiga
Kemas kini ketiga. 1 bulan kemudian, sebulan kemudian. Walaupun saya coba untuk tidak berhubung, kami mempunyai rakan bersama yang ingin bergosip hari ini. Mereka memberitahu saya bahwa bekas istri saya ada dalam hubungan lain. Tidak perlu mendengarnya atau mahu. Walaupun saya gembira kerana dapat berjauhan daripada pembohong yang curang dan toksik itu, ia masih terasa seperti tumbukan di tekak. Meninggalkan dan mengatakan ia adalah untuk memperbaiki kesihatan mentalnya, sedangkan jelas sekali itu bukan masalahnya. Ia terasa seperti pembohongan terakhir. Ini akan beberapa hari yang sukar. Kemas kini keempat sebulan kemudian. Kemas kini keempat, 1 bulan kemudian. Saya sudah lama tidak membuat catatan. Sudah 4 bulan sejak bekas istri saya hangus dalam hidup kami. Curang, kesat, surat ugutan, DSB. Saya banyak bergelut. Menumpukan perhatian pada tenaga positif, tetapi masih mengalami serangan panik setiap kali saya bersendirian dengan fikiran saya, terutamanya pada waktu malam. Saya membuat catatan beberapa bulan yang lalu tentang temu janji. Bertanya sama ada terlalu awal. Terima kasih kepada semua orang atas nasihatnya. Saya telah melaluinya dan saya gembira. Sangat gembira. Saya tidak akan bercerita panjang lebar, tetapi kami benar-benar berhubung. Kami saling menyukai pendapat masing-masing, sentiasa bersetuju tentang masa depan yang kami inginkan, dan saya tidak pernah mempunyai hubungan seks yang memuaskan secara fizikal dan emosi seperti yang saya lakukan dengannya. Kami berbual setiap hari selama berjam-jam. Saya tahu sesetengah orang mungkin berfikir ia terlalu awal, tetapi kami berhubung dengan begitu baik sehingga kami tidak berminat untuk berjumpa dengan sesiapapun kecuali satu sama lain. Ia menjadi lebih baik. Pengakhiran sesuatu hubungan hanya bermakna Anda boleh memulakan hubungan baharu. Saya masih teringatkan bekas kekasih saya, tetapi tanpa sebarang ikatan emosi. Cuma sedih kerana saya membuang banyak masa dengannya. Sedih kerana teman lelaki baharunya boleh menjadi lelaki yang sangat baik dan tidak tahu apa yang akan berlaku kepadanya. Tetapi itu bukan kebimbangan saya. Saya tidak sabar untuk mengakhiri tahun ini dengan memeluk teman wanita baharu saya. Akhirnya rasa seperti saya mempunyai tujuan. Anda akan melalui ini. Komen atas garis miring Rele dan pengulas lelaki. Berhati-hatilah agar Anda tidak menggunakan wanita baharu itu sebagai penampilan pelekat. Anda baru sahaja dikhianati. Ia akan mengambil masa yang lama untuk Anda menyatukan fikiran dan hati Anda. Saya tahu wanita baharu ini telah membantu Anda mengharungi kesakitan Anda, tetapi itu tidak bermakna Anda perlu serius dengannya atau berkahwin dengannya. Jangan terjun dari kuali ke dalam respons operasi bomba. Terima kasih atas nasihatnya. Saya setuju. Menjadi terlalu serius terlalu awal akan terasa seperti pelekat. Sejujurnya, dia juga menyuruh saya memperbaiki diri terlebih dahulu jika saya memerlukannya, atau membuka diri kepada orang lain jika ini tidak sesuai. Setakat ini, kami bersetuju untuk menjaga jarak jauh sehingga kami pasti ini tulen dan kami mahu terus maju. Kami mempunyai perasaan yang sangat kuat antara satu sama lain, tetapi fahamilah bahawa kami perlu matang dalam hal cara kami meneruskan. Sebenarnya, saya telah meninggalkan perkahwinan lama saya selama bertahun-tahun. Saya tidur di katil yang berasingan. Keintiman hampir tidak wujud. Kami tidak makan bersama pun. Kejutan bagaimana ia berakhir adalah sukar, tetapi ia perlu berakhir. Saya tidak menjalani kehidupan saya seperti biasa. Saya masih melakukan rutin harian saya dan berjumpa dengan ahli terapi saya sekali setiap beberapa minggu. Dia merasakan saya telah mencapai kemajuan yang besar. Saya meneruskan dengan berhati-hati, tetapi saya rasa saya telah mendapatkan kembali kebebasan saya di samping dapat menguji tahap hubungan dengan hubungan baharu. Op menambah suntingan pada catatannya. Terima kasih atas sumbangan tersebut. Anda semua memang hebat. Saya menghargai sokongan serta kebimbangan Anda. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa ia mungkin terlalu awal, tetapi saya memberikan penjelasan yang lebih luas dalam komen di bawah. Ini bukanlah sesuatu yang saya lakukan secara tergesa-gesa, tetapi terasa semula jadi. Kami berdua mengambil langkah kecil, tetapi sekurang-kurangnya,
Saya boleh katakan ia membantu saya menyadari betapa tidak sihatnya hubungan lama saya, dan ada sesuatu yang lebih baik di luar sana untuk semua orang. Kemas kini kelima 11 bulan kemas kini kelima, 11 bulan kemudian. Saya rasa catatan saya tidak dapat dilupakan, tetapi saya fikir saya akan menyiarkannya semula untuk memberi sedikit harapan kepada seseorang. Ogos 2020, istri saya yang berusia 38 tahun, 35 kaki, yang telah meninggalkan saya hampir 15 tahun. Dia telah berbual dengan lelaki, wanita, dan perbuatan lain, yang saya dapati dengan melayari bilik sembang yang dia gemari. Dia berbohong tentang mahukan anak selama bertahun-tahun, kemudian cuba membalikkan keadaan kepada saya, mengatakan bahawa saya mempergunakannya untuk anak-anak. Dia menghalau saya, memaksa saya memberikan haiwan peliharaan saya, yang merupakan makhluk yang paling rapat dengan seorang kanak-kanak, dan cuba memusnahkan hidup saya. Dia sampai ke tahap surat berhenti daripada seorang peguam yang tidak pernah bersusah payah untuk mengejar tanda semaknya untuk apa yang pada dasarnya mengatakan saya tidak dibenarkan mempertahankan diri dalam perbualan pribadi dengannya. Saya tidak pernah mendengar khabar daripadanya selepas 1 September 2020. Dia mendera secara mental, emosi, dan kadangkala secara fizikal, tetapi ia menyakitkan. Saya hilang arah. Rasa seperti hidup saya hanya menunggu untuk berakhir, malah berfikir untuk mempercepatkannya. Akhir Oktober, saya menyiarkan tentang bertemu dengan seorang gadis yang saya kenali. Terdapat perbezaan 50-50 antara orang yang mengatakan saya terlalu awal untuk mula berpacaran, tetapi saya teruskan. Saya gembira kerana saya melakukannya. Ia seperti roller coaster, tetapi kami masih bersama. Dan beberapa minggu selepas perceraian saya dimuktamadkan, saya menyambut kelahiran anak pertama saya. Hidup saya telah berubah dengan cara yang saya tidak pernah sangka mungkin setahun yang lalu, dan ia menyegarkan. Bekas istri saya. Awal tahun ini, dia menghubungi saya menggunakan nombor peribadi. Dia memberitahu saya bahawa dia berada di hospital mental, bahawa dia cuba membunuh diri, dan bahawa dia didiagnosis menghidap bipolar dan BPD. Saya memberi amaran kepadanya dan keluarganya bahawa dia menghidapnya semasa perpisahan itu, tetapi mereka mengejek saya. Dia mula menceritakan kisah kasihannya, dan kemudian terus memberitahu saya tentang lelaki dan perempuan yang ditidurinya. Saya percaya ia adalah untuk mengaku dan memulakan hidup baru kerana dia bertanya tentang kembali bersama. Saya segera memberitahunya bahawa saya bersama seseorang dan kami sedang hamil. Ia menyakitkan hatinya, tetapi dia juga cuba mencadangkan bahawa dia boleh menjadi ibu bapa bersama yang baik dengan saya. Saya juga menolaknya. Sejak itu, kami telah mengurangkan hubungan untuk prosiding perceraian dan perkara yang kami ingin kembalikan antara satu sama lain. Saya tidak mempunyai keinginan untuk kembali dengannya, walaupun saya bujang. Hidup saya lebih baik tanpanya. Dan sekarang dia juga melihatnya. Ia membunuhnya dari dalam. Walaupun kedengaran remeh, saya gembira dia tidak menyesal dengan keluarga yang telah dimusnahkannya. Saya tidak menyesal dengan penyesalannya. Jadi, saya tahu perasaan selepas hari kelahiran. Saya tahu kekosongannya, tetapi ia boleh menjadi lebih baik. Saya tidak pernah percaya ia mungkin, tetapi setiap pagi saya bangun dan melihat anak saya yang cantik tersenyum kepada saya dan ibunya yang hebat. Jangan berputus asa. Saya gembira saya tidak berputus asa. Komen teratas _Reledan. Pengulas mengikuti cerita Anda dari catatan pertama Anda. Bagus untuk Anda. Bekas kekasih Anda tidak berfungsi dan mempunyai gudang penuh dengan bagasi yang perlu ditangani. Sekarang dia tahu apa yang telah menimpanya akibat tindakannya. Dia kini kesorangan dan boleh membayangkan Anda bersama keluarga baharu Anda, bergurau dan membuat suami Anda rasa seperti sampah. Kemudian, keluarga Anda menghinanya tidak semestinya memberi Anda masa depan yang cerah. Kini mereka semua boleh mengingatkannya bahawa dia telah membuang Anda. Sekarang Anda mempunyai keluarga yang bahagia sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa dan tiada siapa. Ops, respons. Terima kasih. Saya gembira Anda ingat catatan saya. Saya tidak akan berbohong.
Sebelum dia menelepon dari hospital, saya selalu berharap saya boleh menjadi orang yang mudah tersinggung apabila dia mendengar saya sedang bersama seseorang dan sedang mengandung. Dapat memberitahunya bahawa semasa dia berada di hospital mental terasa baik. Saya tidak pernah mendoakan kecederaan untuknya, tetapi saya rasa saya patut memberitahunya bahawa dia tidak memusnahkan hidup saya, hanya hidup kami bersama. Lucunya, ibunya menghubungi saya sejurus selepas panggilan hospital mental. Memberitahu saya bagaimana keadaannya jauh lebih baik dan panggilan saya membantu. Kemudian mencadangkan saya bertemu dengan seorang gadis rawak dan masanya tidak masuk akal. Cuba mencadangkan saya curang dan entah bagaimana teman wanita saya hamil lebih daripada 9 bulan. Apabila anak saya dilahirkan, dia menelefon lagi untuk mengucapkan tahniah kepada saya. Wanita ini menggalakkan kelakuan buruk bekas kekasih saya dan tidak peduli dengan hidup saya. Dia hanya mahu berasa seperti dia orang yang baik dengan menyokong saya. Saya hanya membiarkan panggilannya masuk ke mail suara. Pengulas juga, nampaknya bekas kekasih Anda seorang narsis dengan BPD yang dibesarkan oleh narsis lain. Sangat baik Anda terlepas semua itu. Respons Ops 100%. Seluruh keluarga itu percaya bahawa mereka adalah kerabat diraja di bandar kecil mereka. Bekas suami saya sentiasa menggunakan pekerjaan bapanya untuk membuli orang. Apabila saya mendapat pekerjaan yang mewah, dia hampir memecat saya dengan mengugut sebuah perniagaan tempatan, memberitahu mereka siapa saya dan siapa saya bekerja. Pengulas ketiga, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apa maksudnya apabila dia berkata dia boleh menjadi ibu bapa bersama yang baik? Respons Ops. Dia menyiratkan bahawa dia tidak pernah mahu mempunyai anak sendiri, tetapi tidak kisah jika kami kembali bersama dan membesarkan anak baru saya. Teman lelaki baru pertamanya mempunyai 2 anak perempuan, yang sekarang mempunyai seekor kucing. Ia adalah sesuatu yang saya tidak pernah fikirkan, tidak sekalipun. Saya tidak akan mempercayai dia bersendirian dengan anak saya. Dia tidak faham batasan. Pengulas keempat mengundi tolak. Tunggu, Anda mula berpacaran beberapa bulan selepas berkahwin selama 15 tahun dan kemudian hamil dengan seseorang yang telah bersama Anda selama beberapa bulan semasa Anda masih dalam proses perceraian? Maaf, tetapi tiada apa-apa tentang cerita ini yang kedengaran sihat langsung. Respons Ops. Dia bukan sekadar seseorang. Dia adalah seorang kawan selama hampir 20 tahun. Kami berpacaran semasa kecil, tetapi ia tidak pernah menjadi. Kami tidak begitu rapat sejak 10 tahun lalu, tetapi dia akan bercakap dengan saya dan bekas kekasih saya. Apabila keadaan menjadi buruk, dia ada di sisi saya untuk menyokong saya. Selepas 2 bulan, kami memutuskan untuk mencubanya. Dia juga baru sahaja keluar dari hubungan yang buruk. Dan saya rasa kami berdua pada mulanya menganggap ini hanya sebagai teman. Tetapi apabila dia memberitahu saya bahawa dia hamil, kami membincangkannya dan menyedari bahawa kami tidak akan menjadi lebih muda. Pasangan kami berbohong kepada kami tentang anak-anak. Kami tahu jika ia akan berlaku, sekarang bersama satu sama lain akan menjadi gabungan yang baik. Adakah terlalu awal? Nah, sekarang, saya boleh mabuk sehingga mati, mengganggu bekas kekasih saya untuk kembali kepada saya, atau gagal berpacaran malam demi malam sambil menyesali peluang yang terlepas. Sebaliknya, saya mempunyai seorang anak yang cantik dan seorang teman wanita yang hebat yang mengubah perspektif saya tentang apa yang sepatutnya menjadi hubungan yang sihat.